Selamat pagi dan salam sejahtera bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 24 Julai 2020. Kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19 di Sabah. Satu kes baru direkodkan di Kota Kinabalu semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negeri ini meningkat kepada 384. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kes tersebut merupakan jangkitan dalam negara melibatkan seorang warga Filipina yang dikesan melalui saringan sebelum dibebaskan dari penjara. Sementara itu, infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan tiada kes sembuh direkodkan dan jumlah kumulatif pesakit sembuh kekal 372. 5 pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar negeri ini, iaitu masing-masing satu di Tawau, Kota Kinabalu, Sandakan, Putatan dan Nabawan. Angka korban akibat COVID-19 kekal 7 kes. Sebanyak 4 buah sekolah rendah di kawasan Pulau Batu Sapi, Sandakan menerima sumbangan pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan daripada UMNO bahagian Batu Sapi. Sekolah berkenaan ialah Sekolah Kebangsaan SK Pulau Sanghai, Sandakan, SK Kampung Baru, SK Terusan Baru dan SK Pulau Timbang, Sandakan. Sumbangan disampaikan Penasihat UMNO Batu Sapi Datuk Samsudin Yahya kepada guru besar sekolah-sekolah terbabit dalam satu majlis ringkas di SK Pulau Timbang, Sandakan. Bercakap kepada pemberita, Datuk Samsudin Yahya berkata, sumbangan ini sebagai tanda keprihatinan bagi membantu pihak sekolah menyediakan pelitup separuh muka dan pensanitasi tangan untuk kegunaan pelajar. Ia secara tidak langsung dapat membantu pihak sekolah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan selain mendidik pelajar mengamalkan kebiasaan baharu bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Kita akan teruskan program ini untuk membantu sekolah-sekolah di luar bandar kerana mereka kekurangan face mask ni, kekurangan untuk anak-anak murid. Jadi apa yang harus kita laksanakan, kita harus menyediakan kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kecil ini supaya mereka dapat hadir ke sekolah. Dalam perkembangan lain, Datuk Samsudin turut meminta Kementerian Pendidikan Malaysia menaik taraf capaian internet di sekolah-sekolah luar bandar. Katanya usaha seumpama penting bagi memudahkan pelajar mengikuti sesi pembelajaran dalam talian sekaligus merapatkan jurang digital antara pelajar bandar dan luar bandar. Lebih ramai usahawan golongan B40 di kawasan luar bandar bakal dilahirkan. Usaha memastikan golongan itu lebih berdaya saing dan maju dalam pelbagai aspek keusahawanan dijalankan secara berterusan. Demikian menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Rasinin Kautis dalam ucapan perasmian bangunan bengkel busana, pemprosesan mi dan krepek serta penutupan kursus jahitan pakaian tradisi moden dan kursus pemprosesan makanan krepek pisang ubi di Kampung Padang, Timbang Keningau. Mengenai kursus-kursus ini, Rasinin berkata ia tepat pada masanya kerana permintaan terhadap produk keluaran tempatan kini semakin meningkat. Beberapa peserta ternyata gembira kerana berpeluang mengikuti kursus yang dianjurkan. Kursus ni bagus sebab boleh menambahkan ilmu lagi dalam menjahit baju tradisi moden dan saya juga sangat berminat dalam jahitan seperti baju tradisi. Walaupun singkat selama 3 hari saja, tapi kami dapat membuat beberapa produk yang dikira terbaru dalam pembuatan produk keripik pisang yang perlu kita ketengahkan. Macam saya rasa memang begitu semangatlah. Penerimaan mereka, minda mereka terbuka. Selain daripada yang belia-belia remaja ini pun nampak begitu berminat. Seramai 10 peserta kursus jahitan baju tradisi moden dan 10 peserta kursus pemprosesan krepek berasaskan pisang ubi berjaya menamatkan kursus anjuran KPLB Sabah dengan kerjasama pejabat daerah Keningau ini. Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Malaysia dengan puncak tertinggi di Asia Tenggara, dibuka semula untuk pendakian sejak 16 Mei selepas hampir 2 bulan ditutup susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19 18 Mac lalu. Bagaimanapun, khazanah kebanggaan rakyat Sabah itu menerima kehadiran pendaki dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Wartawan Sharon Raymond ada butirannya.
Keselamatan pendaki menjadi keutamaan Taman-Taman Sabah TTS dengan menekankan pematuhan norma baharu berdasarkan SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Jumlah pendaki hanya dihadkan kepada 100 orang berbanding 168 orang sebelum ini. Dengan ketinggian mencecah 4,095 meter dari aras laut, Gunung Kinabalu tidak pernah menghampakan para pendaki sekaligus merancakkan semula industri pelancongan negeri yang terjejas teruk akibat COVID-19. Para pendaki perlu melepasi 5 pemeriksaan suhu badan, kali pertama di pintu masuk Taman Kinabalu, kedua di kilometer 4 hentian layang-layang. Pemeriksaan kali ketiga pula di kilometer 5.9 hentian waras dan 2 yang terakhir di kilometer 6 Panalaban sebelum dan selepas menawan puncak tertinggi kebanggaan rakyat Sabah ini. Pendaki yang mempunyai simptom COVID-19 akan diarahkan turun semula ke Timpohon atau dikuarantin sementara di hentian layang-layang bergantung kepada keadaan cuaca dan kondisi pendaki. 2 pusat kuarantin disediakan masing-masing 2 bilik di hentian layang-layang dan 2 lagi di Panalaban. Kita punya SOP, ketetapan SOP Taman-Taman Sabah khusus untuk gunung. Mana-mana pendaki yang cedera, sama ada cedera ataupun yang ada simptom berkaitan dengan COVID-19. Yang itu kita akan guna stretcher. Bagi perkhidmatan porter pula, pendaki perlu menyusun dan meletakkan barangan peribadi ke dalam beg plastik sebelum diangkat oleh porter bertugas bagi mengurangkan kontak kedua-dua pihak. Faktor cuaca juga diambil kira sepanjang 2 hari pendakian. Sekiranya hujan berterusan dan kabus tebal, TTS berhak membatalkan program pendakian daripada kilometer 6 ke puncak di kilometer 8.72 bagi mengurangkan risiko kemalangan. Pernah beberapa kali sebelum ini pendaki stuck ataupun dia terkandas di kawasan sebelah. Jadi sukar untuk kami buat penyelamatan. Pendaki yang gagal menawan Gunung Kinabalu akibat cuaca buruk turut berkongsi pengalaman mereka. Awal-awal memang ada rasa challenging sikit lah. Tidak juga penat naik tapi macam pening-pening kan. Itu yang bikin susah sikit naik. Kemarin yang first awal pagi tu, cabaran bangun tu memang susah sudah. Sejuk dia terlampau sejuk. Dan yang start naik sudah, itu ada okey. Tidak dinafikan COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberi cabaran hebat kepada sektor pelancongan. Selepas Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan, Taman-Taman Sabah mengambil inisiatif untuk membuka semula aktiviti pendakian ke puncak Gunung Kinabalu pada 16 Mei lepas dengan menetapkan norma baharu yang wajib dipatuhi semua pendaki termasuk membuat scan barcode Sabah Trace. Turut dilaksana operasi sanitasi awam di kawasan yang kerap disentuh orang awam seperti restoran, pejabat am dan bilik penginapan. Pusat Peranginan Terkemuka Marina Sutra Harbour menjadi tuan rumah penganjuran Sail Malaysia Passage to the East Yacht Rally. Berlayar mengelilingi perairan negeri Sabah selama 6 minggu bermula di Kota Kinabalu semalam. Pengerusi Sail Malaysia, Tengku Dr. Zainal Adlin Tengku Mahmud berkata, program menghimpunkan para pelayar buat kali pertama selepas pandemik COVID-19 ini bertujuan mempromosi pelancongan Marine Sabah sebagai sebuah destinasi pengembaraan strategik. Agenda kami adalah supaya Malaysia, khususnya di Sabah lah, jadi Caribbean of the East atau Mediterranean of the East dengan 1,200 yacht yang telah sampai ke sini. Beliau memberitahu sidang media selepas melepaskan peserta Sail Malaysia Passage to the East Yacht Rally 2020 di Kota Kinabalu. Di Sabah saja ada dalam 7-8 destinasi yang akan pelayar-pelayar ini akan kelilingi. Jadi ia menjadi satu tempat yang ideal lah bagi program ini tanpa perlu pergi ke tempat lain kerana sekarang ni kita kan ada border restrictions. Seramai 7 peserta menyertai pelayaran kali ini yang bermula dari Kota Kinabalu ke Kudat, Karakit, Sandakan, Lahadatu, Taman Merintun Sakaran, Semporna dan berakhir di Tawau sebelum kembali ke Kota Kinabalu pada 1 September depan. Lebih 1,200 pelayar dari 42 buah negara menyertai acara ini sejak dimulahkan pada 2005.
Pusat Kecergasan dan Latihan Sukan Combat di Sabah kini kembali beroperasi selaras kebenaran terhadap aktiviti sukan berpasukan dan sukan combat oleh kerajaan negeri yang berkuat kuasa Isnin lepas. Selepas 4 bulan ditutup susulan penularan COVID-19, kini pusat berkenaan dibuka semula kepada orang ramai. Bagi pemilik Pusat Kecergasan di Sepanggar Muhammad Nur Hisham Samsudin, dengan pembukaan semula pusat latihan berkenaan secara tidak langsung memulihkan semula pendapatannya menerusi sewaan premis. Perasaan saya selepas gym telah dibenarkan untuk berbuka, kami ada rasa senang sikit. Ya, sebab PKP memang ada sukar sikit lah untuk yang gym-gym owner semua. Sebab macam kami sekarang jaga gym, tu sewa pun berjalan, jadi kami pun ada sukar sikit lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di Alam Mesra, Sepanggar. Sementara itu, salah seorang atlet sukan tempur Adila Nadra Joni lega kerana kesempatan berlatih semula untuk persiapan bagi menghadapi perlawanan One Warrior Series seterusnya. Okay, sebagai seorang atlet, perasaan saya bila dapat tahu yang gym boleh buka sudah, first memang happy lah sebab dalam 4 bulan tu rasa macam bimbang lah, macam stamina mungkin turun, performance pun mungkin merosot. So bila gym dapat buka, so happy, teruja balik lah, mau start balik training, so kasih tingkatkan lagi tu performance, stamina. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Konstantin Pahlawan, salam sejahtera.